Kabar gembira daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat Kabinet pertama Kerajaan Perpaduan di Putrajaya kemarin. Antara berita gembira paling menarik ialah Kerajaan Perpaduan mengumumkan penurunan kadar cabutan judi diturunkan semula kepada hanya 8 kali setahun berbanding 22 kali setahun semasa Kerajaan Perikatan Nasional yang disertai Bersatu dan PAS bermula pada 1 Januari 2023. Dalam sidang media yang diadakan, Anwar juga memberitahu bahawa jemaah menteri bersetuju sebulat suara terhadap pemotongan sebanyak 20% gaji sehingga ekonomi pulih. Menurut beliau, ini merupakan ikrarnya semasa berkempen pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Anwar menempelak mereka yang menyindir kononnya beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri tapi akan mengambil gaji sebagai Menteri Kewangan. Salah, faktanya skim gaji ini satu saja. Maknanya saya tidak akan ambil gaji sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan sekaligus, tegasnya. Menyentuh mengenai permasalahan monopoli import beras di negara ini, beliau menegaskan bahawa kerajaan pimpinannya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan mudah dan menghisap darah pesawah padi miskin. Sebaliknya, Anwar menjelaskan kerajaan akan meneliti keuntungan Tan Sri Syed Mohtar yang membeli pegangan padi beras nasional Bernas milik Tan Sri Tan Boon Seng RM800 juta dan Datuk Sri Syahidan Kasim RM400 juta. Tan Sri Syed Mohtar bersetuju untuk memperuntukkan RM10 juta kepada pesawah untuk tahun ini dan RM50 juta pada tahun hadapan, katanya. Anwar juga menegaskan kerajaan akan mengambil langkah untuk menyiasat perbelanjaan yang melampau tinggi oleh kerajaan yang lalu sehingga mencecah RM600 bilion secara tanpa tender. Menurut beliau, ini bagi meneliti sejauh mana ketirisan dan penyelewengan berlaku dan siapa atau tokoh mana yang membolot kekayaan tatkala rakyat dan negara berdepan kemelut pandemik COVID-19. Selain itu, antara yang akan disemak semula ialah kontrak rangkaian 5G bernilai RM11 bilion yang dianugerahkan oleh Digital Nasional Berhad DNB kepada konglomerat telekomunikasi Sweden Ericsson oleh pentadbiran yang lalu kerana wujudnya pelanggaran yang serius terhadap prinsip ketelusan dan etika pemerintahan. Saya ingin menegaskan bahawa tidak ada pengarahan dari saya, kerajaan atau pejabat Perdana Menteri untuk menyiasat kritikan terhadap saya maupun kerajaan pimpinan saya kerana hak berpandangan atau mengkritik termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya turut memaklumkan pinderan ini kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani, katanya. Bagaimanapun, Perdana Menteri memberi amaran kepada mereka yang cuba menghancurkan perpaduan di negara ini. Katanya, Raja-Raja Melayu turut menegur agar kerja jelek tersebut dihentikan dan semangat perlembagaan dipatuhi. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu memainkan sentimen perkauman dan mengapi-apikan adu domba antara agama bukan satu bentuk kritikan tetapi cubaan oleh beberapa pihak berkepentingan yang amat terdesak. Untuk rekod, langkah awal Anwar untuk memperbaiki kebejatan yang dilakukan oleh kerajaan dahulu merupakan kritikan dan tuntutan rakyat yang hanya dipelekeh oleh menteri-menteri Kabinet XXXL ketika itu. Ini termasuk gesaan memotong gaji menteri sebanyak 20%, cabutan judi nombor ekor yang dinaikkan ke 22 kali setahun sebaik sahaja kerajaan Tebuk Atap dibentuk, diturunkan semula ke 8 kali dan permasalahan monopoli dan kartel dalam import bahan makanan di negara ini. Langkah segera Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan ini akan membuat semua menteri kabinet menjadi sibuk dan tidak lagi bersantai-santai dengan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Apabila Pakatan Harapan berkuasa, boleh pula kurangkan cabutan judi nombor ekor kepada 8 kali. Sedangkan dalam Pakatan Harapan ada 4 menteri DAP yang kononnya menguasai gabungan itu. Kenapa ketika Perikatan Nasional berkuasa bersama PAS yang dianggotai begitu ramai ustaz dan ustazah tak boleh berbuat apa-apa seolah-olah nyawa bergantung kepada hasil judi? Kasihan sungguh bagi pengundi yang sudah tertipu, percaya kepada fitnah bahawa Pakatan Harapan anti-Islam, rasuah dan dikelilingi perasuah. Pada masa yang sama, rakyat berharap tidak ada lagi menteri yang menjadi burung unta apabila berhadapan dengan isu yang besar. Ini turut merangkumi isu bencana alam, pendidikan, pekerja mahir, pekerjaan untuk warga tempatan khususnya graduan, termasuk juga masalah bekalan makanan, peneroka, penori getah dan penanam padi serta konflik pelanggaran sekuriti data pribadi, kontrak MySejahtera dan fitnah di media sosial. Selain itu, reformasi atau pengukuhan institusi Islam seperti tabung haji, mahkamah syariah, badan dakwah dan kurikulum sekolah-sekolah tahfiz harus diambil perhatian dengan serius.
Semoga banyak lagi khabar gembira untuk rakyat dalam masa terdekat.